Baik, kita sambung lagi pada video yang seterusnya. Kita sambung pada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seluruh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh teladan kepada umat Islam. Terdapat beberapa peristiwa penting dalam sirah Nabi Muhammad yang perlu kita hayati dan contohi. Antaranya termasuklah, baik, ya ini sebelum kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Tengok kronologi peristiwa penting sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Okay, tengok umur selepas kelahiran. Umur 2 tahun, baginda dipelihara oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad yang jauh daripada unsur negatif. Kat Mekah kan macam-macam orang ada serabut dengan itu, ini berhala pun macam-macam ada semua. Orang minum arak, orang berzina, semua macam-macam. Jadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi ini dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Ni, Halimatus Sa'diyah. Eh, dijaga dekat mana kampung yang jauh daripada kota Mekah, jauh daripada unsur negatif dekat Mekah. Okey. Baik, umur 2 tahun hingga 4 tahun baginda dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan satu ketulan hitam daripada dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang seterusnya 2 tahun, 4 hingga 6 tahun, tempoh 2 tahun ini. 4 hingga 6 tahun tu tempoh 2 tahun juga. Oh sorry, yang ni bukan 2 tahun. Yang ini selepas kelahiran Nabi. Ini tempoh dia. Dan maknanya 2 tahun tu lah dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Dan yang ini umur 4 hingga 6 tahun Nabi Muhammad tinggal bersama-sama dengan ibu baginda. Maknanya ibu dia Amin, panggil apa Sedatina ke? Aminah, ibu baginda sallallahu alaihi wasallam ambil semula dan dia jaga ketika berumur 6 tahun. Baginda dibawa melawat kubur bapa baginda di Madinah. Maknanya 4 tahun, maknanya 2 tahun je dengan mak dia sampailah umur 6 tahun. Lalu ibu baginda meninggal di Abwa dalam perjalanan pulang ke Mekah. Dibawa ibu baginda bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur makam ayah baginda Abdullah bin Abdul Talib. Okey, lalu dalam perjalanan pulang ke Mekah tu ibunya meninggal dunia. Okey, maknanya umur 6 tahun. Allahu Akbar, sedih ceritanya. Umur 6 tahun dah jadi yatim piatu. Tadi masa Nabi lahir ayah dia dah meninggal. Jadi sampai 6 tahun dan maknya dapat jaga 2 tahun je. Lepas tu dia telah kembali ke rahmatullah. Baik. Yang seterusnya antara 6 sampai 8 tahun. Tempoh 2 tahun ni siapa jaga dia? Dipelihara oleh Datuk Baginda Abdul Muttalib. Hingga Datuk Baginda meninggal dunia. Selepas itu Nabi Muhammad tinggal pula dengan bapa saudara Baginda Abu Talib. Bapa saudara yang cerita pasal bapa saudara baginda masuk Islam akhir sekali tu, ni lagi Abu Talib, bapa saudara adik-beradik kepada Abdullah. Baik, 12 tahun, umur 12 tahun Nabi Muhammad mengikut Abu Talib ke Syam. Buat apa ke Syam? Berniaga. Okey, di pertengahan jalan Abu Talib mendapat nasihat daripada Buhairah Ar-Rahib ketika di Bandar Busra, sempadan Syam. Sekarang Syam ni Syria lah supaya membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah kerana bimbang dibunuh oleh orang Yahudi. Sebab yang ni macam rahib lah, apa nama tu kita panggil, macam apa, ahli kitab yang mana dia mengetahui tentang tanda-tanda kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disuruh Abu Talib ni bawa Nabi ni cepat-cepat balik ke Mekah supaya orang Yahudi tak nampak dan takut orang Yahudi bunuh Nabi. 20 tahun umur Nabi, umur baginda 20 tahun baginda bersama-sama dengan bapa saudara baginda menyaksikan Hilful Fudul, iaitu perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Ni namanya menyaksikan Hilful Fudul, perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Seterusnya baginda mengembala kambing bersama-sama dengan saudara susuan di perkampungan Bani Sa'ad, kemudian di Mekah. Saudara susuan Nabi. Maknanya tadi tu umur apa? Halimatus Sa'diyah ada anak,
Nah, itulah namanya adik-adik beradik Nabi. Tapi itu adik-adik susuan lah. Okey. Uh, Dia Nabi mengembala kambing di situ. Baik, Nabi SAW dididik oleh Allah SWT dengan kehidupan yang mencabar sebagai persediaan untuk dilantik menjadi Rasul yang agung. Sebab kita tahu yang jadi Rasul ni banyak dugaan dan banyak ujian yang akan diterima. Lalu Allah set up, Allah aturkan perjalanan hidup Nabi ni daripada kecil dah memang susah. Okay, tengoklah siapa dia jaga Nabi apa semua sampai kan dia menjadi seorang yang hebat. Baik. Seterusnya, umur 25 tahun. Nah, yang ini seronok ni. Macam mana dia boleh kenal dengan Sayyidatina Khadijah. Dia berdagang ke Syam ketika berumur 25 tahun. Nabi Muhammad berkecimpung dalam perniagaan di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Okay. Baginda berurus niaga dengan siapa? Sayyidatina Khadijah. Masa ni belum kahwin lagi. Okay. Maknanya awal pertemuan Nabi. Maknanya awal macam mana Sayyidatina Khadijah terpikat dengan Nabi. Seorang wanita Quraisy yang sangat hebat, berharta pula, berhati mulia, orang hebat, cantik. Okey, janda lah ni. Rasulullah SAW membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam dan dibantu oleh siapa dia? Pembantu Khadijah ni siapa? Maisarah. Maisarah ni seorang lelaki. Ah, So, dia bersama-sama dengan Nabi pergi ke Syam untuk berniaga. Dan semasa di Syam, Nabi Muhammad SAW menjalankan perniagaan dengan penuh jujur dan amanah. Dan bila kita tahu, bila niaga jujur ni, bisnes ni akan cepat naik. Dan akhirnya Nabi Muhammad membawa pulang keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda, yang lumayan berkat ketekunan dan kemahiran baginda. Dia adalah skill-skill Nabi SAW berniaga, jujur, barang tu elok ke tak elok apa semua dijujur, orang percaya kat Nabi dan banyak keuntungan yang Nabi bawa. Sifat kemuliaan yang perlu dicontohi daripada peristiwa ini adalah menunaikan amanah, mempunyai kerjaya, mendapat kepercayaan masyarakat. Maknanya Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul, sebab tu orang panggil dia Al-Amin, orang yang jujur, mempunyai kerjaya. Nabi dah ada kerjaya, bukan Nabi duduk saja, relax, tak ada. Okay. Mendapat kepercayaan masyarakat, orang percaya kat Nabi, menjalankan kerja dengan mahir dan bijaksana. Memang orang yang hebat. Okay. Sebab dan Nabi seorang hebat. Berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah umur 25 tahun juga. Kita tengok macam mana uh, berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Kembalinya Nabi Muhammad pada kali kedua dari Syam. Maknanya kali kedua Nabi pergi kali kedua dan Nabi balik semula ke Mekah. Sayyidatina Khadijah mengambil keputusan untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Pengalaman beliau berurusan dengan Nabi Muhammad dan kemuliaan akhlak yang diceritakan oleh Maisarah sudah cukup menjadikan hatinya terpikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah, Maisarah ni cerita macam mana Nabi meniaga apa semua dekat Sayyidatina Khadijah. Lalu Sayyidatina Khadijah ni bila dah berurusan dengan Nabi semua, dia terpikat dekat Nabi. Lalu Sayyidatina Khadijah menghantar salah seorang kawan rapatnya, Nafisah binti Munabbih, untuk menyatakan hasrat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Nafisah bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa keinginan Sayyidatina Khadijah tersebut. Maknanya nak kahwin dengan Nabi lah. Lalu Nabi Muhammad menerima hasrat mulia tersebut dan meminang Sayyidatina Khadijah. Nabi pun bila tahu macam tu, Nabi pergi pinang Sayyidatina Khadijah. Melalui bapa saudaranya Amru bin Asad. Nabi bagi tahu dekat Amru, bapa saudara dia, suruh pinang Sayyidatina Khadijah. Hasil perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi Muhammad dikurniakan 6 orang anak yang macam kita baca dekat biodata tadi. Ini dia. Oh, ni ada dah. Seorang lagi anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim ialah hasil perkahwinan hidup baginda dengan Maria Al-Qibtiyah. Okay, antara akhlak Nabi yang boleh kita contohi, jujur, menjaga adab dan batas pergaulan. Bukannya tiba-tiba Nabi ada orang suka kat dia. Bukanlah macam kita ni. Manusia biasa ni ada orang suka itu, kita pun duk melayang, mesej lah apa semua. Tapi Nabi tak. Bila ada orang suka dia, apa, terus hantar. Nabi pun terima dan hantar pinangan terus. Okay. Dia hormat keluarga belah perempuan. Bukanlah kita ni tiba-tiba tak ada apa-apa hubungan lagi, dah sibuk duk bermesej-mesej bercintan-cintun. Elakkan, jauhkan. Okey. Baik, yang seterusnya umur 35 tahun peristiwa peletakan Hajarul Aswad.
Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, Mekah dilanda banjir besar sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. Kabilah Arab berpakat untuk membaik pulih Kaabah. Kalau kabilah-kabilah Arab nak membaik pulih, nak betulkan balik Kaabah. Nabi Muhammad turut membantu dalam pembinaan tersebut. Nabi sama-sama dengan kabilah-kabilah Arab ni, masyarakat Arab ni untuk baiki semula Kaabah. Apabila tiba masa untuk meletakkan semula Hajarul Aswad di penjuru Kaabah, berlakulah perebutan antara ketua kabilah sehingga hampir berlaku pertumpahan darah. Ni gaduh ni, gaduh. Semata-mata nak letakkan Hajarul Aswad semula dekat dinding Kaabah tu. Gaduh. Akhirnya Abu Umayyah Al-Makhzumi, seorang yang dihormati dalam kalangan kabilah Arab, mengajukan cadangan yang diterima sebulat suara. Mereka bersedia menerima keputusan orang pertama yang masuk ke pintu Bani Syaibah ketika itu. Lalu dia orang bincang, ada seorang ni Abu Umayyah dia bagi cadangan. Kita siapa yang lalu dekat pintu Bani Syaibah ni, ada satu pintu dekat Mekah lah, di Kaabah tu. Lalu dialah yang akan meletakkan Hajarul Aswad. Nah, jadi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang pertama yang masuk pintu tersebut adalah Nabi Muhammad. Nampak hebat percaturan tu. Semua yang melihat Nabi Muhammad masuk ke masjid berkata, dialah As-Sadiq Al-Amin, orang yang benar lagi amanah. Jadi orang tak gaduh lah. Biar Nabi yang letak. Jadi kehebatan Nabi nampak kat sini. Nabi Muhammad mengampalkan ridak selendang, ya, yang dipakai kan ni kan, macam Habib-Habib pakai tu selendang tu ridak yang kita panggil. Dia bentang, Nabi bentangkan, kemudian meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Angkat Hajarul Aswad letak tengah-tengah kain tu. Lalu baginda meminta ketua-ketua kabilah memegang hujung ridak tersebut dan membawanya beramai-ramai ke penjuru Kaabah. Lalu baginda mengambil Hajarul Aswad dan meletakkannya di tempat asal. Nampak tak dekat sini kehebatan Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam? Hebatnya dia, macam mana dia adilnya, dipanggil semua ketua kabilah dan diangkat sama-sama, angkat sama-sama Hajarul Aswad tersebut dan bawa ke sana. Lalu baginda mengambil Hajarul Aswad dan meletakkan di tempat asal. Baginda letak semula Hajarul Aswad tersebut. Majlis tersebut berjalan dengan lancar dan semua yang hadir berpuas hati. Tak ada gaduh-gaduh. Jadi iktibarnya apa dia? Bersifat tawaduk, rendah diri. Turut serta dalam aktiviti kemasyarakatan. Ikut sama dalam aktiviti masyarakat. Kalau kat kampung ada kenduri, ikut tolong-menolong. Ada gotong royong, ikut, turun. Anak-anak muda ni jangan duduk rumah main PUBG je. Baik, menerima amanah dengan penuh tanggungjawab. Menyelesaikan masalah masyarakat dengan bijaksana. Mendamaikan kehidupan masyarakat. Itu Nabi. Jadi kita perlu contoh. Sebab apa kita perlu belajar kisah Nabi ni? Sebab kita nak tiru hidup Nabi. Kita nak tiru gaya hidup Nabi. Cara hidup Nabi kita nak tiru. Siapa lagi kita nak tiru yang terbaik dekat dunia ni? Nabi lah. Bukan kita tiru gaya-gaya artis. Artis duk bergambar apa semua, duk tunjuk mewah-mewah, bubuh kat Instagram, kita ikut. Walaupun kita tak ada, kita tunjuk macam mewah-mewah sikit, taruh kat Instagram contohnya. Taruh macam-macam lah, ikut duk ber-TikTok lah, apa sebagainya. Macam-macam lah. Jadi benda-benda yang tak baik jangan ikut. Apa yang kita boleh ikut, kita contohi Nabi. Kan Nabi kan kuduah ikutan. Kuduah hasanah, ikutan terbaik. Jadi ikut, insya-Allah ke syurga lah kita kalau kita ikut Nabi. Baik, seterusnya, selepas kerasulan, menerima wahyu pertama, umur Nabi menerima wahyu adalah umur 40 tahun. Maknanya jadi rasul lah ni, umur 40 tahun. Era kerasulan Nabi Muhammad bermula ketika baginda berumur 40 tahun. Ketika itu baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadah dan memikirkan cara menyelamatkan umat daripada kesesatan jahiliyah. Nabi selalu bersendirian dekat Gua Hira. Fikirkan macam mana lah orang Arab ni teruk sangat ni, ada yang macam-macam lah, zina, minum arak dan sebagainya. Lalu pada suatu hari dalam bulan Ramadan, baginda didatangi malaikat Jibril memeluk erat Nabi Muhammad ketika 3 kali kena peluk dengan malaikat Jibril dan menyeru baginda membaca setiap kali membaca. Setiap kali Jibril menyuruh baginda membaca, baginda menjawab, saya tidak tahu membaca. Akhirnya Jibril mengajar Nabi Muhammad SAW wahyu yang pertama, iaitu ini wahyu ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi kita adalah ni, surah Al-Alaq 1-5. Surah ni panjang, tapi yang pertama diturunkan nilai 1-5.